Kau rasa fikir logik akal benda ni boleh buat tak? Apa je setakat tunjuk WikiFX macam tu, ha? Hai guys, Assalamualaikum, what's up, fucking so welcome back to aku punya YouTube channel. Jadi hari ni aku nak borak pasal apa? Hari ni aku nak explain tentang WikiFX. Kau pernah dengar kan tentang WikiFX? Di mana WikiFX ni adalah satu website ataupun platform yang kebanyakan di trader-trader Malaysia ke trader-trader mana-mana luar negara ke apa semua, dia orang rujuk website ni untuk tengok sama ada broker ni legit ke, broker ni scam ke, broker ni 5 bintang ke, broker ni bagus ke tak bagus ke, dia orang tengok kat WikiFX ni. Pada yang tak tahu WikiFX tu apa, kau boleh buka je kat Google, type je WikiFX, kau akan nampak website WikiFX tu. Tapi pada yang tahu, kat sini aku nak kongsikan dan dedahkan the reality ataupun apa sebenarnya tujuan WikiFX ni, dan adakah WikiFX ni tempat yang betul untuk kau rujuk sama ada broker ni bagus atau tak. Jadi sejak aku buat live trade ni, aku dapat personal banyak soalan-soalan tentang broker ni. Aku dah buat live trade sebanyak 7 kali. Dah 7 sesi dah aku buat live trade. Ada yang PM aku personal, ada yang PM admin aku, dan dia bagi tahu aku ramai yang tanya soal broker. Okay, broker ni macam ni, tengok dekat sini bad review, tengok kat sini good review. Yuk aku buka kat WikiFX, tak ada pun broker ni. Yuk dekat WikiFX broker ni macam ni. So benda ni sebenarnya dah berbunyi tu dah lama. Bukan broker ni ke individu ni ke mana-mana, tak. Benda ni bunyi dah sebelum-sebelum ni lagi. Orang memang rujuk sesuatu tempat, tak kisah bukan setakat WikiFX je ada banyak, ada beberapa lagi platform ataupun website yang orang rujuk kat mana dia orang nak tahu broker ni bagus ke tak, broker ni legit ke, broker ni itu ke, broker ni ke. Ada beberapa tempat yang dia orang rujuk kat situ. Jadi guys, kat sini aku nak dedahkan dia reality ataupun apa yang sebenarnya WikiFX ni, dan adakah betul tempat yang kau rujuk tu, kau nak tengok broker itu, broker ini, apa semua tu macam mana. So kalau nak tahu, kena tengok sampai habis lah. Jadi WikiFX ni, pendapat aku, ini jawapan aku, WikiFX adalah manipulator. Tak kisahlah kau nak panggil manipulator ke apa, aku panggil aku sendirilah, orang lain tak ada sebut, aku yang sebut. Aku tak tahu orang tahu ke tak, ataupun orang nak panggil istilah lain, ataupun orang tak tahu WikiFX ni macam mana. Tapi kenapa aku panggil dia manipulator? Sebab dia manipulate trader. Ada juga trader-trader lain ni yang dah lama 2-3 tahun, tak tahu juga WikiFX ni apa, ataupun apa objektif dia, apa WikiFX ni, pekerjaan dia apa. So tak apa, kat sini sama-sama belajar, dan aku dedahkan WikiFX adalah satu platform ataupun satu website yang broker-broker akan bayar. Maksudnya dia satu tempat yang review. Kalau kau buka WikiFX tu, kau akan nampak kat situ broker A, broker B, top rank. Kan dia ada rank-rank. Rank 1 broker sekian-sekian, rank 2 broker ni, rank 3 broker ni. Itu semua dibayar. Dibayar tu macam mana? Broker-broker ni tadi yang kat rank-rank apa semua benda tu, dia orang bayar dekat WikiFX ni, dia orang bayar dekat company apa benda tentang dekat WikiFX ni, dia orang bayar dekat WikiFX. So dia macam review je. So sebab tu aku sebut tadi WikiFX ni, kenapa aku panggil dia manipulator, sebab dia manipulate trader. Dia bagi tahu trader, ni broker ni bagus, broker ni bagus. Trader kecil, trader baru, dia orang tak tahu selok-belok broker. Dia orang tak tahu macam mana broker berfungsi. Yang dia orang tahu, yang dia orang pandai cari, broker terbaik, broker terbagus, broker termantap. Kerja trader hanya nak cari broker yang terbaik je. Walaupun dia orang cari MC dah 570 kali MC ni $100, tetap cari broker terbaik, tetap cari broker withdraw laju. Jadi WikiFX ni kerja dia persembahkan. WikiFX ni dia wayangkan broker mana yang terbaik, kononnya terbaik, sebab dibayar. Nanti kita akan go through WikiFX sama-sama. Tapi kalau kau buka, dia ada top 1 tau. Top 1, top ranking broker, the best broker, itu semua dibayar. So pada kawan-kawan yang selalu tanya aku, tanya admin, tanya pada mana sifu-sifu trader yang lain, yang kau acik petikaikan broker-broker lain sedangkan kau tak tahu apa-apa, yang acik kau rujuk WikiFX, yang mana tanya tu, itu semua dibayar. Review-review, kalau ada review yang mantap-mantap, 5 bintang apa semua tu, itu semua dibayar. 100% yang ada dekat WikiFX adalah dibayar. So macam mana WikiFX ni bekerja? Dia notice je ada broker baru yang wujud kat Malaysia. Ada broker baru wujud kat Malaysia, dia akan email, dia akan contact owner broker tu ke somehow, dia akan tanya, okay, nak tak aku review? Ni aku translate simple lah. Nak tak aku promote kau punya broker ni dekat aku punya website, which is WikiFX punya website lah. Dia akan bagi tahulah dia punya proposal. We collect 700 million trader in our ni. Maksudnya ramai yang buka WikiFX ni, dan kalau buka nampak trader ni. So trader ni akan pergi dekat broker ni, and then dia akan bagi price dia. Nak letak dekat kau top rank nombor 1, tak ada masalah, bayar. Tak silap aku serius lupa berapa harga dia, tapi harga dia bukanlah ratusan ringgit dan puluhan ringgit. Dan harga-harga ni dibayar setiap bulan. Dia orang kena bayar dekat WikiFX ni every month. Aku dah lupa dah harga dia, tapi ada yang satu tu
$7,000, $25,000 pun ada, tapi aku tak tahulah sama ada $25,000 tu letak dekat top 1 ke untuk komen yang terbaik ke. Kau bayar kami $25,000, kami akan letak dekat top 1, bagi 5 bintang, 5 star broker, good comment, positive comment, which is orang nak tengok komen-komen kan, withdraw laju apa semua benda itu semua adalah wayang. Aku tak cakap WikiFX tu scam, kau jangan salah faham. Keputusan kat tangan kau lah, sama ada kau nak titlekan dia as a scam ke apa benda, tapi kat sini dia berbayar. Maksudnya orang nak masuk review kat situ, dia macam paid review, satu website yang bagi paid review. So kalau bagi aku nak kata scam tu tak. Sebab tak, aku bagi tahu tadi, dia manipulator, dia manipulate trader yang baru, yang tak tahu apa-apa, yang tahu kerja nak depo je. So broker-broker ni bayar WikiFX tu dan promote dia orang punya broker. So bagi aku itu bukan istilah scam, tapi dia cuma manipulate. Kalau broker tu baru 2 hari tubuh, ada satu fund yang besar dekat broker tu, which is bukan fund geli-geli, and then WikiFX akan contact. Bila dia dapat tahu, tu aku tak perlu cerita detail lah. Ada flow-flow dia macam mana. Ni aku just bagi view atas supaya kau nampak how it work. WikiFX akan contact owner broker ni, akan contact, dia akan promote, jom review, aku akan review kau punya broker dekat sekian. So kalau broker yang baru buka ni ada satu jumlah fund, ada satu fund yang besar, dia orang akan ada lah dekat dalam WikiFX ni. So maksudnya walaupun broker ni baru buka 2-3 hari, tapi bila ada dekat dalam WikiFX, orang tengok, broker ni dah 12 tahun, broker ni dah sekian, broker ni dah ni, broker ni dah ni, broker ni dah ni. Jadi orang tengok, orang percaya, WikiFX post. Walaupun broker tu baru lahir, office broker tu kat rumah flat sekalipun, dia ada fund, dia bayar WikiFX promote, orang percaya. Broker ni adalah broker legit, bla 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 bla. Jadi kat sini jangan salah faham. WikiFX bukan scam. Cuma dia manipulate. Dia manipulate trader. Pada trader yang tak tahulah, dia akan nampak lah apa je broker yang dekat ada kat situ. Dia akan percaya itu broker yang hebat. Sebab WikiFX dia bayar, dia hanya menjalankan tugas dia untuk promote. Tapi jangan salah faham juga, tak bermaksud broker-broker yang ada kat WikiFX tu broker-broker yang menipu, broker-broker yang mengarut, broker-broker yang tak bagus. Sebab aku cakap tadi, kalau broker tu ada duit, dia akan ada dekat dalam WikiFX. So aku bagi kesimpulan yang ringkas kat sini, broker-broker apa yang ada dekat WikiFX bukanlah broker yang legit, bukanlah broker yang hebat, bukanlah broker yang dah 50 tahun beroperasi. Tapi broker-broker yang ada kat WikiFX adalah broker-broker yang ada duit, broker-broker yang ada fund, which is dia dah ada satu jumlah duit yang banyak sebab dia nak bayar WikiFX every month. Kat sini aku tak cerita lagi macam mana broker buat keuntungan. Dan satu lagi, aku ada dapat chat dekat Telegram yang tanya aku, yang bagi tunjuk broker ni ada bad review. Tapi dia just datang hanya untuk minta pendapat. Sebab dia nak pakai broker tu, tapi tu dia cakap broker ni ada bad review. So kat sini aku nak bagi tahu juga, ada juga website ataupun platform yang kalau broker tu tak bayar dekat website tu, dia akan bagi bad review. Ada juga website ataupun platform yang macam WikiFX ni, aku tak tahulah WikiFX ni ada buat ke tak, aku tak pasti dan aku tak nak condemn buruk. Tapi aku bagi tahu secara general, ada juga website ataupun platform yang macam WikiFX promote broker apa semua benda ni. Tapi kalau dia approach broker tu tak nak bayar, dia akan bagi bad review pasal broker tu. Dia akan bagi bad comment, dia akan bagi bad rating. Dia akan ada dalam contoh lah, aku ambil contoh WikiFX. Broker tu tak bayar pun dekat WikiFX, tapi broker tu ada dekat dalam WikiFX tapi as a bad review, as a bad comment, as a bad rating. Padahal semua benda-benda tu dibuat oleh platform tersebut ataupun website tersebut disebabkan broker ni tak nak bekerjasama ataupun tak nak berkolaborasi dengan company ni, tempat yang review broker ni. So dia bagi bad review, dia bagi bad rating. So kalau korang selalu tanya PM aku, aku buka broker ni, dia ada bad review bla 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 semua. So semua benda tu wayang. Jangan nak percaya, jangan nak tengok betul-betul ni bad review. Itu dah memang broker ada cara dia nak buat duit. Trader ada cara kita nak buat duit. Which is tempat-tempat lain pun, platform-platform lain ada cara untuk dia orang buat duit. So simple. Ingat aku bagi tahu tadi, dekat WikiFX kau masuk broker tu adalah broker yang ada duit je, bukan broker yang legit ke hebat ke apa semua. Itu semua broker sama je. Kalau aku nak borak detail pasal broker ni makan hari. Jadi kat sini aku nak khusus pasal yang review broker ni, yang kau selalu tanya aku, Yok broker ni okey ke, Yok ni okey ke ni, Yok ni tak ada pun dekat dalam list top broker apa bla 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 bla. Jangan tengok benda tu. Macam aku cakap tadi, semua broker ni sama. Even ada je dekat WikiFX yang broker tu ada dekat WikiFX bungkus, broker tu bungkus dekat tepi bawa balik. Sebab benda ni dibayar, bukannya website tu honest. Pergi tengok survey broker ni mantap tak mantap, dia letak, dia promote. Bukan. Kau ada duit, kau boleh bayar, kau kat atas. Simple. Itu cara dunia ni berfungsi. Kau ada duit, kau kat atas. Make it simple. Kalau kau nampak ada bad review, bad comment ataupun kat mana-mana broker yang kau sedang guna, kat mana-mana yang kau pilih, nak pakai broker ni, tapi ada bad review, ada bad rating apa semua, tak payah, abaikan, tak payah tengok. Semua benda tu wayang. Banyak yang wayang. Senang cakap bahasa kasar, banyak yang wayang, banyak yang palsu daripada realiti.
Okay, so kat sini kita nak pergi go through sama-sama. Kita nak tengok wiki effect tu macam mana. Aku nak tunjuk macam mana wiki effect tu dan apa benda wiki effect tu pada yang tak tahu. Okay guys, ini adalah website wiki effect. Pada yang tak tahu wiki effect ni, kau tengok. Kau buka je kat Google, kau buka je dekat apa benda lah, nak Google lah. Kau type je wiki effect, W-I, ni, wiki effect ni. Wiki effect. Kat sini adalah kebanyakan, mostly ada lagi platform-platform lain. Tapi kat sini lah kebanyakan trader ataupun mana-mana individu yang nak cari broker, dia akan buka kat wiki effect ni. Dia akan nak tengok broker mana yang terbagus lah apa dan sebagainya. So kau nampak kat sini. Ni ranking. Kita tengok sama-sama. Nampak tak ranking ni? So ranking ni nampak VT Market. Aku tak sebut lah nama broker. Kau boleh tengok kat sini. Aku sebut je lah, tak ada masalah pun. What? Bro, what are you talking about, man? IC Market, TMGM, XM pun ada, Exness pun ada, Rakuten Security, AdCap. So ini semua adalah dibayar. Okay, aku minta maaf pada yang contoh. Korang memang pengguna tegar VT Market, kau memang happy betul lah berada dalam VT Market. Tiba-tiba aku cakap, oh VT Market bayar lah kat Wiki Effect ni. Hope korang kecewa. Jangan kecewa. Teruskan je guna VT Market. Tak ada masalah. Bukan bermaksud Wiki Effect ni scam. No. Adakah VT Market ataupun broker-broker kat sini scam? No. Tapi ada tak keberangkalian tu? Yes, ada. Anything boleh. Semua business ini, broker ni pun berniaga, berbisnes. So business mana-mana pun ada risk dan boleh lingkup. Cuma nak sebutnya kat sini bahasa kasar, secara total bukanlah mereka ni scam, tapi diorang ada duit, diorang ada fund, diorang ada kemampuan untuk bayar Wiki Effect dan promote. Tengoklah ni. Wiki Effect berapa? 4 bintang setengah. VT Market ada review apa semua ni. Nampak? Ni kau tengok ni. Ni gambar-gambar ni. Benda apa ni gambar-gambar ni? Letak Wiki Effect ni. Nampak? VT Market, apa semua ni, benda ni semua adalah setup saja. Aku tak tahu, tapi pendapat aku, secara apa yang aku tahu, ini semua tak ada pun. So, kau tengok kat sini, ni office VT Market, ada kursi apa semua ni. Kau rasa fikir logik akal benda ni boleh buat tak? Apa je setakat tunjuk Wiki Effect macam tu? Apa je setakat benda-benda ni, semua ni boleh setup lah guys. Semua benda ni tak ada masalah pun. Tapi tengok ni. Ni apa? Tadi aku nampak apa tadi good. Macam aku cakap tadi, tak bermaksud diorang ada kat sini, diorang ada gambar apa semua benda ni tadi. Diorang ni broker scam. Diorang ni broker tak bagus. No. Tapi cuma diorang ada kemampuan untuk buat review dengan Wiki Effect. So jangan ingat Wiki Effect ni satu tempat yang legit untuk tengok broker ni mantap, broker ni mantap. Tak. Diorang just ada duit untuk buat benda tu. Tu nampak ni, kat sini aku nampak ni unable to withdraw apa semua ni, aku tak pasti lah. Tapi kalau sekiranya kat sini pun ada yang bagi bad review untuk broker-broker lain, apa maksud Wiki Effect ni pun terlibat sama, which is kalau diorang tak bayar, dia bagi bad review, dia bagi bad rating, dia bagi bad comment. Semua yang ada dalam ni adalah dibayar. Jangan kau ingat masuk, apa broker yang terbaik? Oh, tak ada lah broker yang aku nak masuk tu. Oh, tak bagus. Jangan macam tu. Aku ulang cakap, semua broker yang ada kat sini, yang kau nampak kat sini pun, anytime kalau diorang bungkus, diorang boleh bungkus. Aku ulang cakap, diorang bukanlah scam, diorang bukanlah penipu ke apa benda, tak. Cuma diorang ada duit untuk bayar dan promote menggunakan Wiki Effect. Okay? So, Wiki Effect ni juga bukan scam, tapi aku panggil dia sekadar manipulator. Which is diorang boleh manipulate kau yang tak tahu apa-apa tu. Kau tengok, oh mantap, VT Market. Register VT Market. So, itu je. Jadi, aku harap korang jelas dengan benda-benda ni. So guys, itulah Wiki Effect dan how it work, macam mana kalau korang keep on selalu nak tanya. Aku harap aku menjawab korang punya soalan dan lain-lain. Aku harap korang dapat something, dapat ilmu yang baru. Bagi tahu kat kawan-kawan semua. Aku ulang-ulang cakap ni sebab aku tak nak salah faham. Wiki Effect pada aku bukanlah scam, bukanlah tempat untuk scam. Dan broker-broker yang ada kat situ juga bukanlah scam. Wiki Effect adalah bagi aku manipulator, sebab dia bagi tahu benda yang bukannya legit pun. Dia hanya dibayar, dia hanya terima duit je. Dia bukannya siasat ni bla bla bla, tak ada. Kalau even broker tu, macam aku cakap tadi, kalau office kat rumah flat sekalipun, kalau broker yang kat rumah office kat rumah flat tu boleh bayar Wiki Effect, dia still promote top rank, top nombor 1. So dia bukan scam, dia cuma manipulator. Pada orang yang tak tahu, orang akan percayalah. Macam broker juga, broker yang ada dalam Wiki Effect bukanlah scam, bukanlah menipu ke, tak bagus ke, tak legit ke apa, tak. Cuma diorang ada duit, diorang ada kemampuan untuk bayar Wiki Effect tu. Diorang anytime kalau dia nak caw, diorang caw. Korang nak fikir apa? Korang ada letak dalam broker tu, korang nak cari broker tu, korang nak depo berapa? $500,000? Tak. So jangan terlampau nak cari benda yang korang tak tahu apa-apa, yang benda tu tak perlu tahu pun, tak perlu nak terlalu detail pun. Jumpalah broker yang mantap dalam dunia sekalipun. Kalau kau trade pun macam MC, sama je. So macam aku cakap tadi, aku agak menjawab soalan korang yang selalu tanya, broker ni bad review, broker ni bagus ke, broker ni okey ke, broker ni tak okey ke. Macam aku ada explain dekat sesi live trade, tak ada satu pun broker yang menguntungkan trader. Tak ada. Kalau ada, bagi aku satu. Bagi aku satu broker, yang broker tersebut bagi keuntungan, bagi manfaat kat traders. Tak ada. Satu broker pun tak ada secara hakikatnya.
So aku malas nak borak detail. Aku malas nak borak detail pasal tu. Aku kat sini nak cerita pasal wicked effect supaya korang tak terlalu obses. Korang tak terlalu percaya yang utama. Ada kat situ legit. Broker ni ada kat sini mantap. Broker ni tak ada kat sini tak bagus. Kat sini juga aku dah selamatkan, aku dah dedahkan dan membantu broker-broker kat luar sana, dan aku harap broker-broker kat luar sana pun tak ambil benda ni sebagai kepentingan diri. So aku harap apa yang aku explain banyak-banyak ni korang faham sedikit tentang broker dan secara menyeluruh tentang wicked effect. So aku rasa itu saja video aku daripada kali ni. Aku minta maaf kalau aku ada terkasar bahasa dan tersilap kata sepanjang penyampaian, dan aku harap korang dapat manfaat pada trader baru dan juga lama, tak kisah. Pada yang tak tahu, korang dah tahu. Pada yang dah tahu, tak apa, dah tahu. Kat sini aku hanya menyampaikan apa yang aku hanya dedahkan, apa yang korang tak tahu. So itu saja, aku minta maaf sekali lagi. Video daripada aku kali ni, pergi ke kedai membeli candlestick. Good luck, all the best, and Assalamualaikum.